Assalamualaikum semua. Saya akan perkenalkan diri saya dahulu. Saya diberi nama Jowati binti Johari, tapi boleh panggil saya Jojo. Untuk adik-adik semua, boleh panggil saya Kak Jojo. Dan Kak Jojo akan bahasakan diri Kak Jojo sebagai Kak Jojo mulai pada saat ini. Kak Jojo belajar di Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia daripada tahun 1994 ke 1998. Jadi Kak Jojo bergraduate pada tahun 1998. Kak Jojo mendapat Bachelor of Education Teaching English as a Second Language. Maksudnya Kak Jojo ni seorang cikgu lah. Kemudian Kak Jojo menyambung pengajian sarjana di Fakulti Bahasa. Pada masa itu kita ada di UKM, kita ada Fakulti Bahasa. Dan pada tahun 2000 Kak Jojo bergraduate untuk pengajian Masters ataupun sarjana Kak Jojo. Dan seterusnya sekarang Kak Jojo berkhidmat di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Kem Sungai Besi, sebagai seorang tenaga pendidik di Pusat Bahasa di sini. Dan kalau ikutkan, banyak benda yang Kak Jojo nak kongsikan berkenaan dengan artis Sukma itu sendiri. Terlalu banyak benda yang baik, yang manis, yang positif yang Kak Jojo dapat, yang Kak Jojo pelajari daripada pengalaman Kak Jojo di artis Sukma Universiti Kebangsaan Malaysia. Tapi sebelum tu, mungkin adik-adik nak tahulah macam mana kita nak jadi ahli artis Sukma. Jadi sebenarnya apabila adik-adik memasuki pengajian tinggi di mana-mana universiti sekalipun, adik-adik akan diberi pilihan untuk masuk ataupun bersama-sama dengan aktiviti-aktiviti kelab ataupun co-curriculum. Jadi adik-adik boleh pilih mana yang adik-adik minat. Kak Jojo, bagaimana bermulanya dalam artis Sukma ni adalah apabila Kak Jojo masuk pada tahun 1 tu, Kak Jojo tak ada pilihan lain pada masa itu sebenarnya. Ini cerita benar ni. Tak ada pilihan lain melainkan kelab tarian pada masa itu. Tapi apabila Kak Jojo dah masuk dalam kelab tarian artis Sukma, Kak Jojo jatuh cinta. Bukan kerana kelab tarian ni glamour ke, bukan, tapi kerana ukhuwah, kerana persahabatan, kerana persekitaran yang sangat membantu Kak Jojo untuk menjadi apa Kak Jojo sekarang ini sebenarnya. Jadi bila adik-adik memilih untuk masuk kelab, tak semestinya adik-adik kerana terpaksa, walaupun Kak Jojo pada asalnya tak ada pilihan lain, tapi hasilnya sangat-sangat memberangsangkan. Jadi bila adik-adik pilih kelab tu, pilih kelab yang pertama sudah semestinya mengikut apa yang adik-adik minat. Sebab kalau adik-adik terpaksa tapi tak minat, lepas tu tidak mahu mencuba, menyerah kalah, tak akan jadi juga. Jadi bila adik-adik dah berminat, dah masuk, pastikan adik-adik melibatkan diri secara aktif. Ini yang paling utama. Sebab kalau tak aktif, tidak akan membawa kita ke mana-mana. Aktif tu bermaksud bila kita ada kelas, kita datang. Bila kita ada perjumpaan, kita datang. Dan bila kita ada aktiviti-aktiviti, kita datang. Datang bukan saja memberi sokongan, tapi terlibat secara tidak langsung. Itu yang paling utama. Secara langsung dan tidak langsung, pelibatan paling utama. Jadi kalau ditanya adakah Kak Jojo aktif ke tidak, Kak Jojo adalah seorang yang sangat aktif semasa belajar di UKM dahulu. Kalau ikutkan, Sabtu Ahad Kak Jojo adalah di Dekta sahaja. Sebab ada latihan tarian, ada perjumpaan. Kadang-kadang perjumpaan tu perjumpaan bagaimana untuk memajukan diri, dan ada juga untuk membuat aktiviti-aktiviti, contohnya jahit baju untuk menari, jahit pakaian, jahit aksesori, ataupun sekadar untuk membersihkan studio tarian yang kita ada di Dekta itu. Ataupun dia sebenarnya studio tarian tu atas panggung seni kan. Jadi di situlah tempat Kak Jojo biasanya. Jadi tahap keaktifan tu selain daripada terlibat dalam aktiviti kebudayaan, juga terlibat dalam aktiviti lain yang melibatkan Pusat Kebudayaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi kalau kata adik-adik berminat untuk menjadi ahli kelab artis Sukma, terutamanya tarian artis Sukma, jadi adik-adik mesti ada satu perasaan yang kebertanggungjawaban yang tinggi. Maksudnya masuk bukan sekadar nak isi nama supaya dapat markah, bukan, tapi perlulah melibatkan diri dengan secara langsung dan tidak langsung yang macam Kak Jo cakap tadi. Okey, berbalik kepada soalan juga, selain pada aktif tu bagaimana aktif,
Kalau kata kita dalam kelas co-curriculum, memang kita wajib untuk hadir ke kelas co-curriculum. Contohnya pada hari Selasa dan juga pada hari Jumaat. Jadi wajib hadir. Sebab selain daripada markah diberikan atas kehadiran, juga atas mungkin apa yang kita belajar kemudian kita boleh persembahkan. Itu perkara pertama. Tapi yang lebih utama, bagaimana untuk kita menghayati kebudayaan ini adalah untuk mengikuti kelab-kelab yang telah disediakan di bawah Artis Sukma. So macam Kak Jojo, sebab co-curriculumnya adalah co-curriculum tarian rakyat pada masa tersebut, jadi Kak Jojo masuklah kelab tarian Artis Sukma. Jadi masuk sebagai aktif masuk sebagai peserta ataupun ahli yang sangat aktif. Jadi bila kita aktif, kita akan dipilih untuk mewakili kelab ataupun mewakili Artis Sukma dan mewakili UKM untuk membuat persembahan-persembahan di luar. Yang menariknya, kita dapat bayaran, adik-adik semua. Kita dapat bayaran apabila kita melibatkan diri. Bayarannya memanglah tak banyak, tetapi pada masa kita belajar, RM15, RM20, RM100 itu sangat besar jumlahnya kepada kita sebagai seorang pelajar. Jadi bila kita aktif, kita memang akan dipilih untuk mewakili kelab macam Kak Jojo cakap. Dan pengalaman ini sebenarnya membantu kita untuk boleh berkomunikasi dengan lebih baik. Sebab bila kita membuat persembahan, kita bukan membuat persembahan secara solo, kita membuat persembahan secara berkumpulan. Jadi maksudnya kita kena berkomunikasi dengan baik dengan rakan dalam satu kumpulan tersebut. Kita perlu boleh mematuhi arahan. Maksudnya kalau ketua dalam kumpulan kita tu cakap, okey, kita tak boleh buat itu, so kita tak boleh buat itu. Dan yang paling utama, kita mesti berdisiplin. Sebab bila kita dalam satu kumpulan, disiplin sangat-sangat penting. Kalau kita kata datang pukul 3, kena datang 2.50 untuk berada di studio, contoh kata, okey. Dan perkara yang paling menarik Kak Jo rasa apabila Kak Jo masuk dalam kelab tarian Artis Sukma adalah apabila Kak Jo diberi peluang untuk pergi ke luar negara. Dan seumur hidup Kak Jo, pertama kali pergi ke luar negara adalah melalui kelab tarian Artis Sukma. Tak jauh pun pergi Indonesia saja, tetapi sebagai seorang pelajar pada masa itu, semuanya ditanggung, kan, makan, kapal terbang dan sebagainya ditanggung. Tapi itu merupakan satu perkara yang sangat-sangat manis pada Kak Jojo. Maksudnya first time pergi luar negara, itulah dia, melalui kelab tarian Artis Sukma. Jadi macam mana dipilih ke luar negara? Mestilah kita ni seorang yang aktif dari segi penglibatan, sama ada kita dalam kelab, dalam co-curriculum pun boleh dipilih juga. Tapi biasanya dalam co-curriculum ni kita akan melihat sama ada yang masuk co-curriculum tak semestinya boleh menari, tapi sebab dia minat. Jadi kebanyakannya kita akan salurkan ke kelab tarian. Jadi dalam kelab tarian ni biasanya memang kalau macam kita baru pertama kali menari, kita akan mengambil masa lah untuk belajar steps dan sebagainya, nak dengar muzik, nak faham muzik dan sebagainya. Tetapi kalau kita memang dah boleh menari, masuk kelab, memang possibility-nya sangat tinggi untuk kita dipilih mewakili kelab Artis Sukma lah. Sebab kita memerlukan ramai penari-penari, kadang-kadang bukan satu show atau 2 show dalam satu minggu. Ini pengalaman Kak Jojo lah. Jadi memang ada peluang itu sentiasa ada. Dan percaya kepada rezeki lah. Ini paling penting. Janganlah kalau kita marah kalau kita tak terpilih. Tak semestinya kita tak terpilih langsung untuk show-show yang akan datang. Jadi kena bersabar, kena banyak-banyak bersabar. Okey, selain daripada pergi ke luar negara, Kak Jo juga banyak kenal dengan orang-orang ataupun mereka-mereka budayawan yang sangat baik ataupun yang sangat terkenal dalam bidang masing-masing. Kak Jojo pernah belajar dengan arwah Khatijah Awang, iaitu seniman negara, yang mana beliau arwahnya merupakan seorang primadona makyung. Jadi Kak Jojo memang belajar untuk tarian makyung dengan arwah Khatijah Awang. Jadi ini Kak Jo rasa pengalaman yang akan Kak Jo lupakan. Sebab Kak Jo bukan berasal daripada Kelantan, bahasanya Kak Jo tak pandai nak tiru, tapi Kak Jo boleh menari makyung. Apa yang Kak Jo belajar daripada arwah Khatijah Awang ni lah.
Jadi ini pengalaman yang Kak Ejo rasa yang paling antara yang menarik lah semasa Kak Ejo di kelab tarian Hati Sukma. Dan selain daripada itu juga, selain daripada pergi keluar negara, kenal dengan budayawan, yang paling penting Kak Jo rasa dia membina satu keyakinan dalam diri Kak Jojo untuk menjadi lebih baik. Sebab bila kita dalam kumpulan, bila kita keluar daripada UKM, membawa nama UKM untuk membuat persembahan kebudayaan, kita membawa image, bukan image kita saja, kita membuat image universiti. Jadi kita belajar untuk menjaga diri, menjaga nama dan sebagainya. Kak Jo ingat ada satu masa tu kami Kelab Hati Sukma, tarian Hati Sukma UKM membuat persembahan di Subang Perit. Jadi Subang Perit tu adalah satu mall, shopping mall. Jadi masa tu ada stage yang diletakkan di tengah-tengah laluan orang nak shopping di kanan tu. So masa tu kita menari, semua orang berhenti tengok kita menari. So masa tu kita kawal diri untuk tidak rasa malu, untuk tidak rasa bersegan dan sebagainya. Kita belajar untuk membina keyakinan dalam diri. Maksudnya tujuan kita adalah untuk mempersembahkan tarian, untuk menjaga kita kata budaya kita yang sepatutnya kita pertahankan. Jadi masa tu Kak Jo ingat kita orang menari inang, tarian inang. Jadi memang inang ni stepsnya sangat lemah lembut dan sebagainya. Yang musiknya pun klasik lah, kita kira klasik. Jadi Kak Jo ingat masa tu semua orang macam tengok, Kak Jo perasan semua orang macam ada yang gelak-gelak, tapi kita belajar untuk tidak gelak balik ataupun tidak marah dan sebagainya. Sebab tujuan kita adalah untuk membantu masyarakat sekeliling untuk lebih memahami budaya kita sendiri. Kalau kita tak buat, siapa lagi yang akan menjaga ataupun membangunkan budaya yang kita ada, ataupun simpan, preserve dan juga maintain, kekalkan budaya yang kita ada. Jadi bila kita bercakap tentang berjumpa dengan masyarakat luar, macam Kak Jo cakap tadi, keyakinan kita perlu tinggi. Keyakinan tu sebab bila kita keluar, kadang-kadang mungkin ada orang yang akan tanya, tadi menari tarian apa? Jadi bila kita boleh menjawab dengan baik secara tak langsung, kemahiran bercakap, kemahiran berkomunikasi juga sangat-sangat dititik beratkan. Jadi di situ saja kita dah dapat melihat, dapat melatih diri kita untuk berkeyakinan, untuk berkomunikasi dengan masyarakat luar. Dan apa yang Kak Jojo rasa berkenaan dengan semua kemahiran yang Kak Jo belajar semasa Kak Jo dalam kelab tarian Hati Sukma, Kak Jo sebenarnya dapat aplikasikan dalam kerjaya Kak Jo sekarang. Kak Jo mengajar pelajar. Jadi kadang-kadang apabila Kak Jo melihat kepada pelajar yang agak malu untuk bercakap dan sebagainya, jadi Kak Jo akan buat some sort of role play. Bukanlah suruh dia menari, tapi Kak Jo akan suruh dia macam berlakon, in the sense that macam tunjukkan, bagi situasi. Dan itu sebenarnya situasi ni kadang-kadang ada yang juga berkait rapat dengan apa yang Kak Jo belajar masa di UKM dahulu. Contohnya, sebab ada satu kursus yang Kak Jo ajar ni, tajuk kursus ataupun nama kursus tersebut adalah Culture and Development. So apa yang pelajar perlu tahu tentang budaya masyarakat Indonesia, apa yang Kak Jo belajar dulu, sedikit sebanyak Kak Jo salurkan dalam kursus yang Kak Jo ajar sekarang. Dan dari aspek keyakinan, dari aspek berkomunikasi, dari aspek disiplin yang paling utama sekali, 3 perkara ni yang Kak Jo applykan ataupun aplikasikan dalam kursus ataupun kelas yang Kak Jo ajar sekarang. Dan apa yang Kak Jo boleh kongsi kepada adik-adik semua, sekarang ni dunia terlalu pantas dengan teknologi. Jadi kadang-kadang adik-adik mungkin kata, tak apa, tak payah belajar begini-begini, sebab kami boleh rujuk kepada YouTube, kami boleh rujuk kepada Wikipedia. Tapi sebenarnya
bila kita belajar, contoh kalau kita belajar tarian, kita belajar dalam studio, kita belajar secara berdepan dengan seorang guru yang dipilih, sebenarnya itu lebih baik. Kerana bila kita bercakap tentang kemahiran menari, bila kita dapat tengok betul-betul depan mata, baru kita nampak sebenarnya bagaimana pergerakan itu sepatutnya disampaikan. Bukan kata tak boleh belajar melalui YouTube, tapi kadang-kadang jiwa tu tak ada, feel tu. Kita hanya tengok, and then kita dengar, and then kita kira, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi kalau kita dalam studio, kita feel, sebab muzik tu akan sampai pada kita, kita dengar sendiri dengan telinga kita dengar, and then mata kita melihat gerakan tu, and then kita cuba bersama-sama dengan guru tu. Dan kalau macam kata salah, dan guru tu akan betulkan pergerakan kaki, okey, berapa jaraknya, sekian-sekian, angkat tangan tinggi mana dan sebagainya. Jadi nasihat Kak Jojo untuk adik-adik, selain daripada kita nak penuhkan kita punya credit hours, kita panggil kan, kita nak penuhkan credit hours kita, apabila adik-adik masuk ke co-curriculum dan seterusnya memilih kelab, Kak Jojo nak menasihatkan supaya adik-adik kekal aktif, kekal bersemangat dan kekal positif dalam kelab tersebut sampai adik-adik semua habis belajar. Perkara ni penting sebenarnya. Kerana apa? Bila kita masuk co-curriculum, kemudian dah habis 2 atau 3 semester tu, kita keluar, tak masuk mana-mana kelab, kita sebenarnya memencilkan diri kita daripada masyarakat universiti itu sendiri, daripada komuniti yang berada sekitar kita. Dan perkara yang paling utama sekali adalah adik-adik hilang peluang untuk mencapai potensi sebenar adik-adik. Sebab melalui kelab, kita akan dapat belajar bagaimana menjadi pengikut, dan juga paling utama, kalau adik-adik ini memang hebat, akan menjadi pemimpin. Jadi adik-adik hilang peluang untuk menjadi pengikut dan juga pemimpin, kerana adik-adik tidak berada dalam kelompok yang boleh membantu adik-adik membina diri ini. Jadi Kak Jojo rasa itu saja perkongsian ataupun cerita yang Kak Jojo nak kongsikan pada hari ini. Dan Kak Jojo berharap adik-adik semua akan maju jaya dan menjadi graduan yang hebat, seterusnya menjadi manusia yang mempunyai khasiat yang baik dan tinggi. Itu saja. Assalamualaikum dan terima kasih.